Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cinkih Channel. Terima kasih korang kerana sentiasa beri support untuk channel ni. Apa khabar korang semua dalam bulan puasa ni? Sihat ke? Beres ke belaka? Akak doakan agar kita semua beres-beres ya belaka. Semoga dirahmati, diberikan kesihatan yang baik untuk menjalani ibadah puasa. Akak orang Kelantan, itulah bunyi akak. Hari ni kan, akak nak bercerita kisah dibawa ke alam dunia. Gitulah. Kalau korang semua nak dengar, jom bersama dengan akak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Akak tak say nak teruskan dengan bahasa Kelantan, takut set demo tak faham. So akak teruskan dengan bahasa biasa. Kejadian dibawa ke alam bunian tu dah lama tau berlaku masa sekolah menengah dekat asrama dulu. Sekolah tu baru je dibuka dan penulis ni akak gelarkan sebagai Ana. Ana merupakan first batch dekat sekolah baru tu. Tapak asal sekolah tu sebelum ni sebenarnya sekolah tu ladang kelapa sawit. So sekolah tu pun dia duduk nun jauh dekat cerut entah ke mana. Tak nak lah, Ana dia tak nak bagi tahu, so akak tak bagi tahu lah kan. Boleh dibayangkan tak dalam fikiran kita apa yang tergambar kat situ bila dikatakan terletak ceruk jauh. Walaupun Ana rasa curiga nak ke sana sebab dia pun ada juga perasaan takut, tapi dia pergi jugalah sebab excited benar nak masuk ke sekolah asrama tu. Banyak gak lah penampakan entiti yang berlaku kat sekolah tu. Sampaikan ada student lelaki yang cuba panjat pagar tau, sebab nak lari dari sekolah. Yang ni memang Ana tak tahu sangat cerita sebab malam kejadian kecoh, sekumpulan student lelaki mengejar seorang student yang panjat pagar tu lepas diusik sesuatu. Maknanya macam ni lah budak lelaki tu kena usik, kena macam orang kata apa, kena rasuk macam tu kan. Lepas tu budak lelaki tu membawa diri dia, itu yang jadi accident, nak panjat pagar lah apa semua macam tu kan. Yang ni confirm bukan bunian, tapi entiti lain, tak dijelaskan lebih lanjut entiti apa. Kisah bunian ni bermula bila mana tiba-tibalah Ana and student lain diminta oleh warden asrama tu untuk membacakan surah Yasin setiap malam Jumaat. Dan buat sekali dengan solat hajat. Alasan warden masa tu sebab nak dekat exam, elok sangatlah kan. So mereka yang tak tahu cerita ni buat je lah seperti yang disuruh. Tapi yang peliknya, bacaan Yasin dan solat hajat tu dibuat dalam dom. Bukan dekat surau, buat dekat dom je. Jadi student ni rasa macam, kenapa tak buat je dekat surau? Kan kat surau tu boleh muat lagi ramai lah apa semua kan. Masa tu mereka ni tak syak apa-apa lagi. Dan memang mereka tak nak ambil tahu sangat kenapa macam tu, kenapa macam ni, kenapa pelik sangat je arahan warden tu. Tak berapa sukalah mereka ni dengan cerita-cerita misteri macam ni. Sebab Ana tahu diri dia tu pun agak penakut. Tapi sekarang dia dah excited lah pula nak kongsikan cerita kan. Tak lama selepas tu barulah ada student yang bercerita kisah seorang student perempuan ni, kita panggil Ayu je lah, yang selalu kena kacau dengan bunian tau. Kira-kiranya macam rumus lah time tu kan. Dia masing-masing mereka kat situ tak percaya dengan kejadian yang menimpa Ayu tau. Mereka fikirkan ni mesti Ayu ni stres tadi sampai nampak macam-macam, ternampak benda yang bukan-bukan. Bayangkan, sampai Ayu tu cakap orang bunian tu selalu je tunggu dia dekat depan pintu kelas setiap kali waktu belajar nak habis. Memang masing-masing pucat lah bila dengar apa
apa yang dituturkan oleh Ayu tu. Bila mereka tahu story tu, kecoh lah. Cikgu-cikgu dekat situ pun sama jugalah, sama pucat juga. Padahal mana ada sesiapa pun dekat pintu tu. Itu apa yang mereka ni nampak, termasuk cikgu, bukan Ayu. Ayu nampak memang ada seseorang dekat situ. Sampai satu tahap kan, mereka digemparkan dengan keadaan Ayu yang tak bangun-bangun tau dari tidur. Orang lain sibuk bersiap nak pergi kelas, tapi si Ayu ni tak bangun-bangun juga, walaupun dah banyak kali dikejutkan oleh roommate dia. Roommate Ayu ni dah menangis-nangis dah dekat tepi katil, sebab dia tengok keadaan Ayu dah terkujur kaku macam tu. Terpaksalah panggil ustaz masuk ke asrama perempuan dan buat sesuatu untuk panggil balik semula Ayu masuk ke alam nyata. Waktu tu mereka tak ada pilihan sebab tak ada ustazah yang bertugas kat situ. So pilihan yang ada cuma hanya panggil ustaz ni je. Ana dia bukan roommate Ayu, tapi mereka yang dekat kelas Ayu semua dah kecup perut lah pada masa tu. Nak study pun masing-masing memang dah takut. Walhal jauh je. Hostel tu dengan kelas mereka tu memang jauh, tapi terbawa-bawa dengan apa yang dilalui oleh Ayu tau. Akhirnya Ayu ni dia sedar dari tidur. Tak tahulah macam mana ustaz tu buat. Ada dah tu ilmu ustaz tu agaknya. Selepas tu Ayu dibawa balik ke rumah dia oleh parents dia. Lepas dari kes tu, barulah roommate Ayu ni bercerita dekat mereka semua ni apa yang berlaku sebenarnya. Sebenarnya macam ni, Bunian ni dah lama follow Ayu. Bunian ni adalah seorang perempuan dan dia sangat sukakan Ayu. Bunian ni dia nak sangat jadikan Ayu kawan baik kepada anak dia. Anak Bunian ni perempuan juga. Frankly speaking, Ayu ni memang baiklah budi pekerti dan juga cantik budak dia. Lembut dan sopan. Memang budak baik-baik lah kan. Tak macam Ana in the gang yang haru biru semua tu. Menurut cerita Ayu, Bunian ni selalu aja ikut dia ke mana-mana. Sampaikan ke tempat mereka nak setrika baju pun dia ada, dia ikut. Tapi itulah, cuma Ayu je yang boleh nampak. Ayu macam tak nak lah ikut permintaan Bunian ni. Setakat berkawan macam tu je lah. Dia tak pernah suarakan hal ni kepada warden dengan cikgu-cikgu yang lain. Cikgu dan warden tak nak buat mereka semua ni panik. Jadi cuba nak selesaikan hal ni secara senyap. Itu yang sampai keluar arahan baca surah Yasin setiap malam Jumaat dan buat solat hajat. Tapi kesiannya selepas tu Ayu pula kena marah dengan Bunian. Boleh Bunian tu kata mereka pun boleh juga baca Yasin. Ni kenapa suruh kawan-kawan yang lain baca Yasin tiap-tiap malam Jumaat ni? Seram gila time ni bila dapat tahu kisah Ayu. Ayu ni baik sangat. Sampaikan lepas kena marah macam tu pun dia masih lagi stay tak nak keluar dari asrama tu. Bunian tu dah sampai tahap macam tu. Kalau Ana dah lama dah Ana keluar. Tapi itulah, itu Ayu. Ayu tu lembut. Selagi dia ada kat hostel, selagi itulah Bunian tu duk follow je dia. Bunian tu takkan berhenti minta Ayu ni jadi kawan baik dengan anaknya tu. Apa maksudnya Bukan ke macam dia nak Ayu masuk ke dunia Bunian? Kerana mereka ni selalu buat solat hajat dan selalu baca Yasin, makanya Bunian ni macam bengang lah. Sudahnya pada hari yang Ayu tak bangun-bangun tu, Bunian ni rupanya dah bawa Ayu masuk ke alam mereka. Konon-kononnya nak masuk jalan-jalan macam tu. Menurut cerita Ayu, Bunian ni semua cantik-cantik, tapi tak pastilah pula pakai tudung ke tak. So Ayu sempatlah berada dekat alam Bunian tu. Dia kenal-kenal dengan orang kat sana kan. Tapi bila sampai masa Ayu dia nak balik semula, dia bagi tahulah dekat Bunian-Bunian tu supaya dia hantar dia sebab dia nak balik. Nampak tak kat situ Ayu minta hantarkan. Maknanya sekarang ni Bunian-Bunian tu yang bawa Ayu, pujuk Ayu masuk ke alam dia orang. Tapi bila Pak nak hantar, dia kata macam ni pula,
Pandai-pandailah Ayu nak balik. Macam mana? Ayu baliklah sendiri. Gila betul bunian ni. Nakkan Ayu sampai macam tu sekali tau. Sampai dibawanya masuk, memang dia sengaja nak perangkapkan Ayu dekat dunia dia. Sudahnya Ayu pun jalan-jalan lah dekat alam tu. Pusing sana, pusing sini nak cari jalan balik. Itulah yang dia tak bangun-bangun walaupun dia dah dikejutkan banyak kali. Sampailah Ayu ni dia tiba dekat satu simpang. Tapi dia tak tahulah jalan mana dia nak pilih. Dia memang betul-betul dah ni berdepan dekat simpang ni. Dah tak tahu dunia orang. Kalau dia berada di dunia sendiri, tempat asing pun sama juga. Apa pilihan yang dia ada? Dia nak ke mana? Ke kiri ke kanan? Tiba-tiba kan Ayu dia nampak dekat hujung jalan tu macam ada cahaya terang tau. So Ayu dia ikut je jalan tu sampailah dia tersedar. Masa dia tersedar tu, dia nampak ustaz dengan roommate dia ni, yang lain-lain ni dah menangis-nangis kat tepi katil dia. Ustaz tak nangis lah, tapi dia nampak lah ustaz. Lepas tu barulah dia tahu bahawasanya dia tak bangun dari tidur sejak daripada awal pagi. Entah-entah malam tu pun memang Ayu dah ikut dah pergi ke alam sana. Masa sedar tu sebelum Zohor lah kalau tak silap. Lepas tu Ayu terus dikejutkan oleh ustaz tu. Ustaz tu bagilah air untuk kuatkan semangat Ayu, apa semua, nak sedarkan Ayu betul-betul tau. Lepas daripada kejadian tu, parents Ayu datang dekat asrama tu. Dia bawa balik Ayu untuk berubat. Kesian jugalah dia sebab dia kena keluar daripada asrama tu. Walaupun pengetua dah izinkan Ayu boleh balik semula dekat asrama lepas berubat, tapi parents Ayu ambil keputusan untuk sekolahkan aja Ayu dekat sekolah biasa. Bila dengar cerita dari roommate Ayu ni, rasa macam nak pingsan pun ada Ana pada masa tu. Tak sangka lah sampai macam tu sekali. Bunian ni kalau sukakan manusia tau. Jadinya kita ni hati-hatilah, jangan ada daya penarik untuk menarik perhatian kepada bunian ni. Untuk kes Ayu ni nak buat macam mana? Ayu tu memang dianugerahkan dengan sifat yang lemah lembut, sifat yang manis. Itu tak bolehlah dia nak kontrolkan. Macam akak ni jenis over dah, tak boleh nak buat apa kan. So syukur alhamdulillahnya dekat situ Ayu selamat tau. Selamat daripada gangguan ataupun daripada kawan bunian dia tu selepas dia keluar daripada sekolah tu, pergi sekolah kat sekolah biasa. Jadi cerita Ayu tu habis dekat situ. Ana ditutupkan cerita dengan nasihat agar kita semua ni perbanyakkanlah dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita ni sentiasa berada dalam keadaan yang kuat. Sebab apa tahu korang? Sebab Ayu ni walaupun dia lemah lembut, masa dia berada di alam sana, dia tetap ingatkan Allah. Dan ingatan dia tu yang bawa dia kepada cahaya. Cahaya yang bawa balik dia semula ke alam nyata. Jadi korang semua, akak sekali, sama-samalah kita cari cahaya Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, cerita pun tamat. Sekian saja perkongsian akak pada kali ini. Apa yang baik sama-sama kita ambil jadikan sebagai tauladan, dan apa yang buruk sama-sama kita ambil jadikan sebagai sempadan. Akak tegaskan kat sini, perkara yang tak elok jangan ambil, buang jauh-jauh. Salam Ramadan daripada akak untuk korang semua. Kalau ada salah dan silap, akak mohon maaf. Bye korang, Assalamualaikum. Jangan lupa like, share dan subscribe. Bye. Jangan lupa share cerita. Kira-kira macam rumor. Apa tu bang rumor? Kira-kira macam rumor tu apa? Rumor ni macam mana? Tu rumor, kira macam khayalan. Rumus. Apa tu? Rumus ni macam gosip kan. Ada yang rumus. Sebut rumus.